Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam sejahtera, selamat malam kepada ibu-ibu yang ada di rumah dan yang ada di mana tempat. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini di dalam ruangnya belum tidur. Sebelum tidur, hari ini ialah kali yang ketiga. Setiap hari Rabu malam Khamis, 2 minggu sekali kita ada ruangnya sebelum tidur. Kita akan sentuh beberapa masalah, beberapa perkara-perkara yang perlu kita kena belum pada kita tidur tadi, kita kena cek diri kita, dan perlu kita apabila kita bangun esok hari, kita khabar kata gapo yang perlu kita buat. Penonton yang disayangi semua, hari ini kita dah tahu kata hari yang pertama bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri peluang umur kita ni, kita sempat 10 Zulhijjah, kita sempat awal bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni penonton yang dirahmati oleh Allah, perlu kita kena tahu dia ada kelebihan dia ada kehebatan dia. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dengan nyata tentang bulan Zulhijjah dengan cara umum, dan juga khususnya ialah 10 awal Zulhijjah. Jadi di dalam Islam kita ada semua 3 kali 10. 3 kali 10 ni ialah benda yang mulia di dalam Islam. 10 yang pertama, 10 akhir dalam bulan Ramadan. Jadi 10 akhir dalam bulan Ramadan kita kena belakang, tak ada using mana. Ada kalanya kita pergi iktikaf, ada kalanya kita pergi qiyamul lail, ada kalanya kita ijtihad, baca Quran dan sebagainya. Kita tak using sangat, kerana masyarakat dalam bulan puasa mendorongkan kita, bawa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pinoเราจะต้องขอขอบคุณอัลเลาะห์ Subhanahu Wa Taala เราจะต้องชุกรต่ออัลเลาะห์ Subhanahu Wa Taala นะครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับตรงกันกับประเทศไทยประเทศอาหรับก็เหมือนกันนะครับเป็นวันแรกอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับมีความประเสริฐมีความประเสริฐยิ่งนะครับ ada kemuliaan dia. Yang saya dah sebut saat ni, Islam ni dia ada 10, 3 kali 10. 10 yang pertama ialah 10 awal, 10 akhir Ramadan. 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็น10 วันเป็นวันที่ประเสริฐ แล้วก็ใน10 วันนี้มีค่ำคืนหนึ่งก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดรและวันนี้คือ10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับไม่น้อยกว่า10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนtak kurang 10 akhir dalam bulan Ramadan. Kenapa muslimin yang dirahmati Allah?
Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut sendiri. Nah, prakutจากhadis ของท่านนบีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัฟฎอลุลอัยยามิดดุนยา seafdal hari di atas dunia ni, วันที่ประเสริฐในโลกแห่งนี้นะครับวันที่ประเสริฐตั้งแต่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างนะครับได้สร้างโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งวันกิยามะฮ์มีวันที่ประเสริฐก็คืออัยยามุลอัชรialah 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์pasal tu 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็นวันที่ประเสริฐมากในอิสลาม hari yang paling mulia di dalam Islam. Hari yang paling hebat di dalam Islam. Pasal tu hari ni kita kena kenal betul-betul kata hari yang kita duduk hari ni ialah hari yang paling mulia. Sehingga Nabi ada sebut tadi afdalul ayyamid dunya. Di atas dunia ni hari yang paling afdal ayyamul ashri, ialah hari yang ke-10 yang kita duduk hari ni. Allahu akbar. Nah, jadi umur umat Nabi ni dia singkat. Nah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat Nabi di antara 60 hingga sampai 70. Maka kalau kita nak banding dengan umat Nabi Nuh, nak banding dengan Nabi Nuh umur panjang. Tapi walaupun umat Nabi Muhammad ni umur sikit, dia ada hari-hari yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk panjang umur kita. นะครับถึงแม้อายุของอุมมะห์ท่านนบีมุฮัมมัดของประชาชาตินบีมุฮัมมัดอายุน้อยนะครับ60ถึง70เองนะครับแต่ถึงแม้อายุน้อยมีบางวันที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ความประเสริฐและใครทำความดีในวันนั้นเท่ากับว่าอายุของเขานั้นจะยืนยาวไม่น้อยกว่านบีนูห์และไม่น้อยกว่าประชาชาติอื่นๆก่อนหน้านี้นะAllahu Akbar. Hari ini ni hari yang pertama. Hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ni penonton yang dirahmati oleh Allah. Ma min ayyamin tidak ada hari-hari ไม่มีวันอีกแล้วAl-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. การที่เราได้ทำความดีในวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลารักอัลลอฮฺตะอาลาชอบอัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัย Tidak ada hari-hari yang kita buat amalan yang soleh pada hari itu ni ahabbu ilallah. Allah Ta'ala kena. Allahu Akbar. Kita ni kalau dia mau perakat kena kepada kita tu bukan main, masya-Allah. Jadi amalan yang kita buat 10 awal Zulhijjah ni ahabbu ilallah, Allah Ta'ala, bukan manusia dah. Allah Ta'ala kasih min hadhil ayyamil ashr, ialah 10 awal dalam bulan Zulhijjah yang kita duduk ni. Penonton yang dirahmati Allah, pasal tu 10 Zulhijjah yang kita duduk ni hari yang praset di dalam Islam. Tapi ความประเสริฐเหล่านี้นะครับจะไม่มีคุณค่าถ้าเราไม่ได้ทำความดี Walaupun Nabi kata afdalul ayyamid dunya เป็นวันที่ประเสริฐไม่มีวันอีกแล้วแต่ความประเสริฐเหล่านั้นจะไม่ถึงเราถ้าเราไม่ทำอะมาลุศอลิฮ์อัลอามัลุศอลิฮ์ต้องทำความดีนะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำความดีโดยเฉพาะใน10วันแรกyang kita duduk pada hari ini. Penonton yang dirahmati Allah. Dan sehingga Sa'id ibnu Jubair sahabatท่านนี้นะครับรู้คุณค่าของเดือนซุลฮิจญะห์ dia tahu kelebihan bulan Zulhijjah. Nah, จากสุนันติรมิซีนะครับ Kana Sa'id ibnu Jubair rahimahullah. Sa'id ibnu Jubair ni idza dakhalat ayyamul ashr เมื่อวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มาถึง ijtihadan shadidan
Sa'id ibn Jubairทำความดีอิบาดัตพยายามทำอิบาดัตอิจติฮาดันชะดีดัน mana bersungguh bersungguh dia dalam buat ibadat hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Sehingga kuat tak kuat seseorang tak nak buat. Supaya dia tak nak buat dah. Ni anak murid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kena 10 awal Zulhijjah yang kita duduk ni. Oleh tu hari ni kita takut. วันนี้กลัวว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับวันที่เราอยู่ณวันนี้นะครับ amalan yang saya nak sebut dengan rekah-rekah datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Abi Daud daripada an ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam จากภรรยาของท่านนบี sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah yasumu นบีจะถือศีลอด9 Dzulhijjah วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับ hari yang ke-9 bulan Zulhijjah ni Nabi puasa dah. Belum pada hari raya sehari lah, ataupun kita kenal kata hari Arafah. Ni hadis cacing kan. Ni pun salah satu daripada a'malus salih, ialah siyamu yaum Arafah. Kekerau tersin utในวัน Arafah. Kana yasumu 9 Zulhijjah wa yaum Ashura, lekas วันที่10ของเดือนมุฮัรรอม jadi พอsaya kata ni lah เรามี3ด้วยกันนะครับ10แรกก็คือ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน10ที่2นะครับก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็มีอีก10นะครับเป็นที่ประเสริฐเหมือนกันก็คือ10วันแรกของเดือนมุฮัรรอม jadi 3 kali 10 ni masa yang paling mulia di dalam Islam. Pasal tu Nabi wa yaum Ashura, Nabi tersin orang tisibของเดือนมุฮัรรอม wa 3 ayyam min kulli syahr awal ithnain min asy-syahr wal khamis. Nabi dia nak puasa semua, puasa 3 hari sebulan, hari putih tadi, dan sunnah Khamis yang Nabi puasa. Jadi Ibnu Abbas, Ibnu Katsir dia sebut daripada mufassir. Dan Ibnu Abbas ni dia kata lagu mana? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar. Allah Ta'ala sabarนะครับในช่วงเช้า wa layalin ashri wa layalin ashr และค่ำคืน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ kata Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf. Jadi dia kata lagu mana? Wal layalil ashr al muradu biha ashru Dzulhijjah. 10 malam ni ialah malam Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Ibn Utsaimin dia kata, wa an yaksuru fi ashri Dzulhijjah min al-a'mal as-salihah. Kita ambil peluang baik ni untuk buat amalan yang soleh, ka qiraatil Quran, supaya kita baca Al-Quran. Amal ที่เราควรปฏิบัติใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอุลามะห์บอกว่าให้เรานั้นกะกิรออะติลกุรอานให้เราอ่านอัลกุรอานนะครับวิkita baca Al-Quran baca Al-Quran. Lepas pada tu wadzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Taala lagi bi anwa'ihi, berzikir yang macam-macam berlain ni lah, daripada takbir dengan kita kata Allahu Akbar. 10 awal daripada Zulhijjah ni kita kena takbir biar banyak.
Wat tahlil. Leko mana tahlil kata la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak. Wat tahmid, patut kita puji Allah dengan kata alhamdulillah, alhamdulillah. Wat tasbih, dan kita kata subhanallah, subhanallah. Maknanya zikir lepas pada sembahyang ni kita mari guna di 10 awal Zulhijjah yang kita duduk ni. Was sadaqati, lakukan bericak. Banyak kalah bericak. Was siyam, dan puasa. Wa kullul a'mali salihah, dan setiap amalan yang soleh. Setiap amal soleh. Jadi 10 awal Zulhijjah ni khususnya ada satu hari muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hari ni dia panggil hari Arafah. Jadi hari Arafah ni dia ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia, insya-Allah taala kita akan sebut setagi. Cuma yang pentingnya di dalam 10 awal ni kata ulama, tepat beripung segala amalan, pokok-pokok amalan tadi, ibu-ibu taat pada Allah Taala duduk dalam 10 awal Zulhijjah. Kalau kita tahu rukuk Islam, sembahyang ada dalam bulan Zulhijjah, puasa ada dalam bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah ni, dan juga haji ada dalam bulan Zulhijjah. Yang mana kalau bulan puasa ni dia tak ada haji, tapi bulan Zulhijjah ni ada puasa, ada haji, ada sembahyang, ada sedekah, ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kelebihan semacam ni Allah Taala sebut, sehingga Allah Taala sumpah dalam Al-Quran sebagaimana saya baca saat ni. Dan juga penonton yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan Zulhijjah ni juga Allah Taala sunat, dan Allah Taala namakan 10 di dalam bulan Zulhijjah ni dengan kata ayyamin ma'lumat. Di dalam suratul Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ayyamil ma'lumat, kata Ibnu Abbas, ayyamil ma'lumat ni kena kepada hari raya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ataupun hari yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13. Hari ayyamut tasyriq dia panggil. Jadi ayyamut tasyriq ni ada di dalam bulan Zulhijjah. Hingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksi benar-benar yang berfaedahkan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut ketika manusia pergi buat haji tadi, dia boleh pergi kelih. Dia boleh pergi kelih benar-benar yang boleh menimbulkan manfaat kepada manusia. Lagi, wa yadhkuru ismallah, และให้เขานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาให้พวกเจ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาfi ayyamin ma'lumat, ialah hari yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Allah Taala tentu ni ialah hari yang 11, 12, 13, raya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, duduk dalam bulan Zulhijjah juga. Allahu akbar. Penonton yang dirahmati oleh Allah, bulan Zulhijjah ni juga ada satu hari, ada satu hari yang Allah Ta'ala raprong, hari yang Allah Ta'ala jamin kata agama ni dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Orang Yahudi ni dia duk tanya-tanya sangat ayat ni.
wa kana ahbarul yahud, ulamaชาวยิวสมัยนั้นยะกูลูนพวกเขาได้กล่าวว่าลานุซิลัตฟีนามะชารัลยะฮูดลัตตะคัดนาฮาอีดัน ayat ni kalaulah Allah Ta'ala turun kepada agama orang Yahudi pada masa dulu, hari yang Allah Ta'ala turun ayat ni latakhadnaha idan, nan la เป็นวันอีดสำหรับพวกเขา เป็นวันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา hari ni hari gapo? Hari ni ialah hari Arafah, hari yang turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ni wa raditu lakumul islam madina ni ialah hari Arafah, kena pada hari yang ke-9 bulan Zulhijjah. Penonton yang dirahmati oleh Allah, kita berada dalam bulan yang mulia, kita berada dalam bulan yang praset makนะครับ kita tak say bulan Zulhijjah yang ada ni kita buat biasa. Kata ulama, kalulah amalan 10 awal Zulhijjah ni amalan soleh Allah Ta'ala besar pahala นะครับ คุณงานความดีที่เราได้ทำใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะเพิ่มทวีคูณความดีงามนะ dan masa sama juga Allah Ta'ala besar juga dosa และในเวลาเดียวกันบาปที่เราได้ทำใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ไม่น้อยนะครับ บาปที่เราทำไปแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ทวีคูณให้กับเรานะครับนี่bahayaนะ kalau kita masih duduk dalam keadaan lalai lagi, sedangkan kita masuk dalam bulan Zulhijjah ni rugi teruk. Rugi teruk. Dan bulan Zulhijjah ni penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Zulhijjah ni, bulan ni lah para hujjaj mengerjakan rukun Islam. Kan perkara piti haj นะครับก็คือในเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละ InsyaAllah kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala buka jalan pada tahun depan orang-orang yang niat nak pergi haji tapi tak lagi. Kita doa supaya tahun depan insya-Allah lepas pada penyakit Covid ni, supaya ibadat kita kepada Mekah boleh lagi insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan 10 Zulhijjah ni juga penonton yang dirahmati oleh Allah, ialah ada hari raya. Saya ingat dalam satu hadis, a'zamul ayyami indallah, hari-hari yang paling besar di sisi Allah, วันที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala มากที่สุดนะครับ ยามุนนะฮรีก็คือวันที่เราวันรายวันแรกก็คือวันที่เราทำกุรบาน ยามุนนะฮรี hari raya Idul Adha. Pasal tu hari raya Idul Adha ni di sisi Allah hari yang paling mulia, hari yang paling praset, hari yang paling jinjai nak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan juga penonton yang dirahmati oleh Allah, di dalam 10 awal Zulhijjah ni juga ada hari Arafah sebagaimana kita sebut tadi lah, yang mana hari Arafah ni kalau kita puasa boleh gapo. Satu kedai-kedai ni patut kena tutup dah hari Arafah ni. Kita jual untuk budak-budak sekolah ya. Orang tua nak tak sepatut nak pergi makan hari Arafah. Kerana apa? Kerana hari Arafah ni Nabi ada sebut sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Siyamu yaumi Arafah, ผลบุญของการเราถือศีลอดวันเดียวก็คือวันอาราฟะห์ inni ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Ahtasibu. Nabi nabwa, kata Ibnu ulama dia kata ahtasibu wa addahu. Mana Allah Ta'ala sanja, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala ให้ความมั่นคำมั่นสัญญาว่าใครถือศีลอด1วันของวันอาราฟะห์นั้น siapa puasa sehari hari Arafah, Allah Ta'ala จะอภัยโทษปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไป2 tahun.
Sehari-hari Arafah ni penonton belum ada tidur ni. Sehari kita puasa hari Arafah ni, pahala dia 2 tahun. 2 ปีนะครับความดีงามอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างบาปต่างๆที่เราได้ทำปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่จะถึงนี้นะครับอัลลอฮฺอักบัรความยิ่งใหญ่นะครับของวันอาราฟะห์dan juga kalau kita mai kira, maknanya kita puasa ni 12 jam hari Arafah. 12 jam เท่ากับ1 วันlah maknanya. Dan 12 jam ni Allah Ta'ala ampun dosa kita 24 เดือนด้วยกันkan 2 tahun 24 bulan. 12 jam kita puasa 24 bulan. Maksudnya sejam kita puasa 2 bulan Allah Ta'ala pun dosa kita. Allahu Akbar. Sejam kita puasa hari Arafah เท่ากับ2 เดือน Allah Ta'ala apa ya tu 12 jam เท่ากับ24 bulan. Nah, Allahu Akbar. Besar sungguh. Ini ความยิ่งใหญ่นะครับของวันอาราฟะห์ ni benar hari yang perlu kita kena amalan-amalan kita kena kata banyak gapo di dalam 10 awal Zulhijjah dan hari Arafah. Kita kecek hari Arafah bela-bela tak apa. Hari Arafah ni kana aktsarud du'a'in nabi yauma Arafah. Hari Arafah ni hari yang Nabi banyak baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi kalau siapa nak doa, peluang besar ada siapa tepat kita nak doa. Khairud du'a, sebaik-baik doa yaumi Arafah, ialah kita berdoa pada hari Arafah. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah, doa yang paling molek sekali hari Arafah ni, hari yang ke-9 ni. Jangan lupalah kita buat tupak tu, doa taklah. Bila-bila buat tupak doa tak. Jangan buat tupak tak doa tak saya juga. Kerana hari tu hari yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sekarang ini saya rasa penonton-penonton kita melalui Facebook pun banyak. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua lah. Yang duduk ikut tiruannya daripada anak Hajjah, dan juga Kasturi, daripada dan Li daripada Bakok, semua Siyah dan orang lain lagi yang duduk ikut tiruannya. Dan juga kalau penonton kita ada soalan, tulis soalan bela-bela. Ustaz nak kecek, lepas tu ada peluang Ustaz nak jawab soalan. นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจที่จะมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเขียนในเพจของอิสลามดารานะครับอินชาอัลลอฮ์อุสตาซจะตอบอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะ jadi peluang besar untuk kita berdoa pada hari Arafah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penonton yang dirahmati oleh Allah, laisa mana dia satu hadis Nabi, laisa yaumu akthar fihi itqul lirriqab min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala menyelamatkan manusia daripada neraka lebih pada hari Arafah. Tak ada dah. Ma min yaumi akthar min an ya'tiqallah
yu'tiqullahu bihi 'abidan minan nar yaumil arafah. Nah, Allah Taala menyelamat hamba-hamba dia daripada neraka nak lebih pada hari Arafah tak ada. Akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah. Allah Taala menyelamat hamba dia daripada hari Arafah tadi daripada neraka. Dengan sebab hari Arafah, muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga kalau ada nak tanya soalan, insya-Allah taala boleh dah. Boleh nak tanya. Terima kasihlah duduk ikut tiruannya belum pada tidur ni. Jadi belum pada tidur ni. Dia dalam ruangan ni. Sebagai belum pada tidur, gapo yang perlu kita ambil belum pada tidur dah. Jadi amalan-amalan dari hari Arafah khususnya berzikir, amalan-amalan dalam 10 Zulhijjah khususnya. Berzikir, tahlil, tahmid. Banyakkan macam-macam zikir dalam awal 10 awal Zulhijjah ni. Kerana dia ada kebaikan. Dan Allah Ta'ala berbangga dengan para-para malaikat. Kata Ibnu Abdul Bar, dia kata lagu mana? Wa hadithu yadullu ala annahum maghfurun lahum. Kerana hadis ni, wa innahu la yadnu thumma yubahil malaika fayaqul ma arada haula. Ketika para-para hujjat duduk di pada Arafah, hari Arafah ni, Allah Ta'ala tanya malaikat, demo ni nak gapo mari ramai ni? Pakat nak gapo mari ramai di pada Arafah ni? Kata Ibnu Abdul Bar, dia kata, ni tanda kata Allah Ta'ala apunkan dosa kepada mereka itu. Li'annahu lam yubahil malaika bi ahli al-khataya wa dhunub. Karena Allah Ta'ala tak berbangga dengan para-para malaikat orang berdosa kepada Allah. Tentulah orang yang Allah Ta'ala pun dosa, baru Allah Ta'ala berbangga dengan para-para malaikat daripada hari Arafah. Illa ba'da taubati wal ghufran. Malaikat kena taubat dan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun kita curang Covid, masa Covid, tapi ada saudara kita daripada Kota Baru, Kelantan duduk ikut tiruannya, masya-Allah. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Mat Razi Daud daripada Kelantan. Duduk ikut tiruannya kita pada hari ini. Jadi sebagaimana saya sebut saat inilah, penonton yang ada di rumah nak tanya soalan, boleh insya-Allah taala, dan saya akan ceramah. Apabila ada soalan, ustaz akan jawab insya-Allah taala. Dan juga hari Arafah ni, penonton yang dirahmati oleh Allah, hari yang kita perakat duit syaitan jadi hina. Dalam masa setahun ni, kita halau ke syaitan berapa kali? Banyak benar tak sah? Kita halau kepada syaitan, kita nak peralah syaitan tu tak ada. Maka hari Arafah ni peluang besar untuk kita jadi syaitan halau dengan kita. Allah lagu mana? Ma ru'ya syaitan yawma huwa fihi asghar. Tidak dinampak syaitan lebih hina, asghar, hina, halu, dan lebih dengki fi yaumi Arafah, lebih pada hari Arafah. Syaitan dengki, syaitan tak puas hati, syaitan berasa tak suka hati. Kerana umat manusia pakat duduk di pada Arafah yang di Mekah, dan duduk atas dunia pakat puasa, pakat beribadat pada Allah Ta'ala belaka. Wa ma dzalika illa lima ra'a min tanazzulir rahmah. Kerana Allah Ta'ala waktu rahmat pada hari Arafah. Alhamdulillah, mujurnya ada hari Arafah. Pada Arafah ni, hari tahun ni tak berapa orang boleh pergi pada Arafah, kerana dunia tak lagi buat haji. Negara Saudi dah tutup.
Dan nak pergi buat haji tak boleh tahun ni. Hanya orang duduk dalam negara saja. Tapi hari Arafah ada seluruh dunia. Kita duduk di Malaysia, kita duduk di Thailand, kita duduk di Taiwan, kita duduk di Jepun, China. Semua tu boleh hari Arafah. Tapi kalau pada Arafah duduk di Mekah ya. Tapi hari Arafah ni pakat boleh berlaku. Alhamdulillah, mujur ada hari Arafah. Walillahilhamd. Jadi amalan-amalan yang perlu kita buat sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, segala amalan soleh. Segala amalan soleh ni kita mari buat sini berjadi banyak. Kalau hari bulan lain kita bersedekah, maka bulan ni kena jadi banyak. Kalau masa lain kita baca Quran, dalam bulan ni kita baca biar banyak. Nah, kita hubung silaturahim, buat kebaikan, jamu kepala anak yatim, gezerah orang susah di dalam masyarakat 10 awal Zulhijjah ni. Dan juga ada riwayat daripada Ibnu Sa'id juga, dia kata la tutfi'u sirajakum layalil ashr. Jangan kamu mapuh pelita 10 awal Zulhijjah ni. Allahu akbar. Ulama salafus salih dulu dia tak mapuh pelita 10 awal Zulhijjah ni. Kerana mudah bangun beribadat pada Allah Ta'ala. Allahu akbar. Nah, setara tu orang dulu di dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Dan kata Mujahid, al-amalu fil ashri yudha'af. Kita buat ibadat dalam 10 awal Zulhijjah ni, Allah Ta'ala ganda amalan kita. Nah, Allah Ta'ala ganda pahala kita. Alhamdulillah. Rugi berat kita kalau kita tidak lomba-lomba di dalam untuk nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada amalan soleh daripada awal Zulhijjah ni ialah kita gerbeh. Satu, siapa tak ada kambing lagi boleh beli kambing. Siapa tak ada gian lagi beli gian dia. Siapa tak ada lembu lagi cari lembu. Khususnya orang yang ada kemampuan. Belum ada kita tidur malam ni kelih, duit kita ada berapa lagi. Azam yang molek, niat duit ni untuk nak gerbang pada tahun ni. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbunyi gerbang, mula tak ada duit lah, mula tak dan lah. Allahu akbar. Dalam masa tak ada tu pun telefon saling sokmo kadang-kadang. Dalam masa tak ada tu kereta bayar sokmo asurah. Allah Ta'ala minta sekali ya. Sekali gerbang tak setahun. Tak ada, bukan minta nak boleh. Apakah tak boleh kita nak buat benda ni? Nah, itu satu soalan yang kita kena mikirlah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, nah, ini adalah kebaikan yang perlu kita buat. Dan juga amalan yang perlu kita buat pada awal 10 Zulhijjah ni, semaya. Yustahabbul tabkir ilal faraid. Sunat kita mengulu, gi cepat kepada masjid. Gi masjid widrah. Wal musara'ah ila saffil awal. Patu widrah gak saf yang pertama. Dua belakang tu imih lalu dah. Tapi kalau kita pergi akhir tak ada saf yang pertama. Ini ulama dia tersebut. Wa iksar minan nawafil, dan banyak ke semai-semai sunat. Sunat rawatib, sunat duha, sunat tahajud, sunat segala sunat. Banyak kalah dalam 10 awal Zulhijjah. Dan banyak ketika kita pergi di masjid ni, langkah-langkah pergi pada masjid ni, Allah besarnya pahala dia sejak Allah Ta'ala. Nah, penonton yang dirahmati oleh Allah, kita ada masa 15 minit lagi. Kalau siapa untuk nak tanya soalan dan komen mari. Tulis soalan, insya-Allah Ta'ala Ustaz akan jawab. Untuk mereka yang ingin nak tanya soalan, insya-Allah Ta'ala.
Nah, dan terima kasihlah kepada penonton-penonton Abu Mubarak yang duduk ikut T ni, dan juga Haris, Sumik, Mai Isha. Allahu Akbar. Ramai pakat duduk ikut. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang duduk ikut T ruang ni. Boleh tanya soalan kalau ada soalan, insya-Allah taala. Pahala kita pergi masjid ni boleh banyak mana Dengan jasa kita pergi masjid 5 kali sehari, pergi kelik ni boleh banyak mana? Belum ada kita tidur, kita kelihatan amalan baik. Banyak tu hawi. Banyak lagu mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidi jamaah. Siapa berpagi-pagi kepada masjid berjamaah, waktu subuh jemaah. Siapa-siapa pergi masjid berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'ah. Lakoh kita tak ada habis dosa kita. Wa khutwatun tuktab lahu hasanah. Dan satu lakoh kita boleh satu pahala. Zihaban wa raji'an. Kita pergi daripada rumah, kita pergi kepada masjid, berapa lakoh kita mikir? Kalau 100 lakoh, 100 pahala, 100 kejahatan yang jauh daripada kita, dan 100 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Besar besar kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Oleh itu muslimin yang dirahmati Allah, ada soalan kurban wan rek kap wanที่2อันไหนดีกว่า ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทันวันแรก jadi kurban ni dia boleh buat 4 hari. Hari raya dan hari Ayyamut Tasyrik. Hari ke-11, 12, 13. Hari raya pertama. Lepas tu 3 hari lepas pada tu. 4 hari ni. Jadi mana-mana 4 hari tak ada boleh gerban semata. Boleh. Kalau kita gerban hari ke-5 tu bukan gerban lah, sembelih biasa. Dan gerban ni kena lepas pada sembahyang Jadi soalannya kita nak gerban hari mana? Tentu hari pertama. Hari pertama kenapa? Kerana sunat hari pertama kita klik sembahyang tu makan daging gerban. Tapi kelebihan lain tu ada, kita gerban hari yang kedua, yang ketiga tu tak kurang pun. Tapi di segi kelebihan benar-benarnya, kerana dia ada sunnah untuk nak makan daging hari yang pertama. Pasal tu disunat lebih pada hari lain ialah hari pertama. Kenapa kita gerban hari tu? Nombor satu, kita boleh bagi, kita boleh makan, dan kita boleh jamu orang-orang pada hari raya pertama. Jadi kan hari lain pun bukan jadi masalah. Terima kasih kepada Riz Awal yang Bui tanya soalan, dan orang lain lagi kalau ada soalan, insya-Allah ช่วงนี้อุตส่าห์เปิดคำถามนะครับถ้าพี่น้องมีคำถามที่จะถามนะครับได้นะครับถามสดได้อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งตัดเล็บตัดเล็บได้หลังกุรบานหรือก่อนกุรบาน bagi siapa yang niat nak gerban, sunat Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sewi cukur janggut, tak sewi cukur misal, tak sewi cukur bulu, tak sewi cukur, tak sewi kerak kuku, melainkan lepas pada kita gerban dah. Khususnya apabila masuk awal 10 awal Zulhijjah. Mula pada hari ini siapa niat gerban, tak boleh cukur misal, tak boleh cukur bulu, tak boleh gunting. Tak boleh. Tak boleh sini makruh lah maknanya. Hak sunatnya kita pergi cuci lepas pada kita gerban insya-Allah taala. Terima kasih kepada soalan saat ini. Maknanya makruh lah kita giduk kerak rambut, giduk kerak misal, giduk cukur misal kalau kita niat nak gerban. Hak sunat Nabi kita taruh gitulah. Nanti
cukur nanti gapo lepas pada kita gerban insya-Allah taala. Terima kasih kepada soalan yang tanya soalan insya-Allah taala. Terima kasih kepada Kasturi. Nah, Kasturi ini dia kata dia dah share barakallahu fik. Nah, jazakallahu khair. Terima kasih yang share itu satu hasanah, satu kebaikan insya-Allah taala dah. Ada soalan pula. ถ้าอากิกะห์1ส่วนของวัวได้ไหมในวันกุรบาน Allahu akbar. Hari gerban ni kita buat gerban lah, tak soal ngekoh. Nah, ngekoh dia musim lain. Gerban ni dia ada kelebihan dia. Nah, jadi kita gerban dari segi fiqh tu adalah ulama kata boleh, ada kata boleh, kata kelemu seko tadi, ada kita niat gerban, ada kita niat gapo ngekoh. Tapi hak sebenarnya dia ngekoh ni dia bergantung dengan anak kita beranak. Hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-21 musim masa dia tadi. Kita tak sah mari ambil gerban, tak ambil ngekoh mari duduk dalam gerban lah. Kerana musim ni musim gerban, pahala gerban tu banyak. Lebih daripada ngekoh lagi. Nah, faham dah? Di segi fiqh jawab kata ada ulama kata boleh. Tapi hak lebih comelnya kita tak sengat ngekoh lah. Ngekoh kita buat suku, hak ni kita buat gerban. Kerana masa ni masa gerban. Faham dah? Terima kasih. Nah, terima kasih soalan comel ni. Nah, ถ้าอากิกะห์1ส่วนของวัวในได้ไหมในวัวกุรบานนะครับให้เราทำกุรบานเลยไม่ต้องอากิกะห์นะครับเพราะฤดูของการทำอุทฮิยะห์ฤดูของการทำกุรบานไม่ใช่ฤดูของการทำอากิกะห์นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับterima kasih soalan daripada Cai Chana barakallahu fik. Narativa. Terima kasih dia tanya. Tak kap rot motorsai kalau tak tahulah saudara kita daripada Malaysia ni faham ke tak? Saya kecek bahasa Sia ni kalau faham royak mai kalau tak faham saya nak terjemah okey. Dia kata tak kap rot motorsai ไปละหมาดผลบุญกับเดินไปแตกต่างกันอย่างไรครับ Allahu akbar. Allahu akbar. Dua-dua tu boleh pahala. Nah, Allah Ta'ala tahu kalau kita lakoh tu boleh berapa, kalau kita pergi dengan motor tu Allah Ta'ala tahu. Kalau kita pergi dengan kereta kau banyak lagi. Kan guna minyak gapo tu Allah Ta'ala beri banyak lagi. Tapi sunat hak jalan kaki pada masjid dia ada hikmah juga. Patutnya kita ni sunnah Nabi ni. Nah, selain daripada ibadat, selain daripada pahala ni, dia ada kelebihan dia. Nak ajar kita tu kesihatan. Lah ni orang sakit, lah ni gapo dia buat, dia jalan. Jalan 2 kilo, jalan 3 kilo, dia lasak, dia unggah. Hari ni kita tak ada kena lasak kalau kita pergi masjid jalan kaki. Nabi ajar jalan ni comel sungguh 5 kali. Gi sekali, kelik sekali, makna 10 terik lah. Gi kelik 10 terik kalau kita pergi jalan kaki masjid. Itu lebih comel lah. Khususnya kalau orang dekat-dekat duduk masjid ni, kita pergi jalan kaki. Mereka orang jauh tak ada arah lah, takut tak ada semayang ke pergi motor. Tak ada apa pahala supaya Allah Ta'ala kira sama. Allah Ta'ala pandai lah kira tu. Nah, bukan jadi masalah sangat lah. Terima kasih kepada Naratiwat. Nah. Dan orang lain lagi kalau ada soalan boleh insya-Allah Ta'ala. Dah ช่วงเวลา kita duduk top นะครับพี่น้องถ้ามีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ถามได้อินชาอัลลอฮ์ Ta'ala นะครับ Jadi daripada cingkungละหมาดสุนัตที่นบีส่งเสริมทำทุกวันประจำมีอะไรบ้างครับ Yang pertama sekali sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam. Masa mana tak? 12 rakaat ni. Nah, belum pada zuhur, Pak. Lepas pada zuhur, 2 ni. Lepas pada maghrib, apa? Belum pada zuhur. Nah,
lepas maghrib, lepas isya, lepas tu belum pada subuh. Nah, 12 rakaat. Sunat rawatib Nabi tak tinggal. Dan juga semaya witir, semaya duha. Nah, ini amalan-amalan hak Nabi tak tinggal. Dan insya-Allah taala. Dan juga mau tanya, boleh atau tidak daging kurban kita beri kepada orang agama lain? Nah, jadi petua daripada ulama Mesir, bukan petua daripada ustaz. Petua daripada ulama Mesir, boleh kita beri kepada orang bangsa asing, orang bukan agama dengan kita, kalaulah orang tu tadi dia baik dengan orang Islam dan agak-agak dia boleh masuk Islam dengan sebab daging tadi, ataupun kita pelembut hati dia. Wal muallafati qulubuhum, orang yang lembut dah hati dengan Islam ni, selama mana dia tak jadi akatik dengan orang Islam, selama mana dia tak jadi musuh dengan orang Islam, dia jiran setangga orang baik, cuma dia tak ada semua Tuhan, cuma dia baik dengan kita. Kita nak pergi mana-mana, kita pesan rumah, kita pesan gapo, tak okeylah ketika kita nak tinggal rumah kepada dia, kita pesan tu pesan ni, bawa kita gerbang, kita tak boleh daging, boleh makan telur dia. Pai medan, huduhnya Islam. Antabarru, saya kata, kita buat baik kepada mereka. Salah satu daripada buat baik pada orang asing ni, ialah kita beri daging gerbang. Sebagaimana petua daripada ulama Mesir sendiri kata boleh. Nabiจะนอนช่วงเวลาไหนและกลางวันนบีได้นอนไหมครับ Nabi จะนอนหัวค่ำนะครับ Nabi tidur petang. Kerana Nabi nak bangun pada waktu malam. Kita balik dengan Nabi, kita tidur tengah malam, tak bangun pada waktu malam. Nabiหัวค่ำ awal Nabi tidur kan Nabi nak bangun pada waktu malam. Dan juga sunat qailulah pada waktu tengah hari. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Hendaklah kamu qailulah, tidur pada waktu siang, setengah jam pas zuhur ke. Qailulah dia panggil. Qailulah ni adalah faedah besar kepada tubuh badan kita, khususnya apa negara-negara maju dia beramal dengan benda ni. Kita beramal dengan cara qailulah, tidur malam, tidur tengah hari. Itulah soalan-soalan yang saya boleh jawab pada hari ini. Yang ada soalan mari insya-Allah taala. Dan kalau tak ada soalan lain, insya-Allah pada malam ini saya daripada Islam Nara pada malam ini dia ruangnya sebelum tidur, dan harap-harap apa yang ustaz sebut pada malam ini ada berfaedah kepada kita semua, dan supaya kita sedar khabar bahwasanya hari ini kita berada pada hari yang mulia, ialah bulan Zulhijjah. Sama-sama kita beribadat pada Allah Taala. Maka sekarang ini ustaz undur diri dulu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.